Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk menjalani ibadah dalam bulan yang penuh keberkatan ini. InsyaAllah hari ini telah masuk hari yang ke-12. Jadi kita akan sambung seperti biasa tafsir surah Saba ayat yang ke-12 hari ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita bersama. Dan paling tidak kita dicatat sebagai orang yang menyahut seruan Nabi SAW, pesanan Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Jadi sahabat-sahabat, jangan rasa ragu, jangan rasa keberatan untuk kongsikan video ini. Semoga dia menjadi hujah untuk diri kita bahawa kita telah berusaha untuk menyampaikan walaupun satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ya, sama-sama kita kongsikan. Jadi apa yang Allah kemukakan dalam ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wali Sulaiman ar-rih ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Ayat yang ke-11 Allah menceritakan tentang beberapa kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud AS. Jadi dalam ayat yang ke-12 ini Allah terangkan pula beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada puteranya Nabi Sulaiman AS. Okey, apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Apa keistimewaannya? Iaitu pertama, wali Sulaiman ar-rih. Untuk Sulaiman Allah berikan rih. Rih maknanya angin. Ghuduha syahr, perjalanan paginya sebulan, warawahuha syahr, dan perjalanan baliknya 1 bulan. Ya, maksudnya wudu ni ialah perjalanan waktu pagi sampai ke gelincir matahari. Jadi angin ini boleh bergerak mengikut arahan Nabi Sulaiman sejauh perjalanan manusia 1 bulan. Maknanya daripada waktu pagi ni kita anggarkan waktu subuh sampai ke zuhur tu, angin tu boleh bergerak laju sejauh manusia berjalan 1 bulan. Begitu je angin itu pulang kembali ke tempat Nabi Sulaiman ni waktu petang, sebab rawah ni ialah waktu petang. Maknanya daripada waktu zuhur tu sampai maghrib, dia pulang sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi ni jangan salah faham ya, rih ni maknanya angin yang khusus diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk menggerakkannya, bukan angin yang itu dipanggil, itu jamak kan, banyak ariah tu, angin-angin yang semua manusia perlukan yang menggerakkan pokok itu secara semula jadi, itu bukan yang itu Jadi maknanya khusus, ada angin yang Allah beri khusus di bawah arahan Nabi Sulaiman. Maknanya Nabi Sulaiman nak hantar apa, arahkan angin, pergi sana. Jadi punyalah laju angin tu, sejauh perjalanan 1 bulan, dia boleh sampai dalam setengah hari sahaja. Itu maksudnya ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita Israiliyat, tapi kita tak tahulah kesahihannya, di mana Nabi Sulaiman sendiri dibawa oleh angin di atas tika tika terbang tu, dia duduk atas tika tu.
Jadi angin tu bawa dia ke mana dia nak pergi. Itu wallahu alam, adakah benar berlaku sampai begitu Nabi Sulaiman pun boleh bergerak di atas tikar itu. Saya baca beberapa tafsir, saya tak jumpa kisah tu. Tapi ada juga disebut dalam tafsir, satu tafsir iaitu tafsir Ibnu Katsir. Saya pun tak baca semua tafsir, ya beberapa buah tafsir, tapi saya terjumpalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi adakah ini sahih ataupun hanya Israiliyat, itu wallahu alam. Dia pun tak komen, dia cuma sebut saja bahawa Nabi Sulaiman duduk atas basat, tikar lah, kita panggil tikar, daripada Damsyik. Dia pergi satu tempat namanya Istokhir. Itu pun saya tak faham apa nama tempat tu, di mana jauh antara dua tempat tu adalah perjalanan 1 bulan. Tu wallahu alam. Tapi maknanya satu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman untuk menguruskan ataupun menyampaikan hajatnya. Kalau kita naik kapal terbang, naik kuda, naik haiwan, naik kereta dan sebagainya, tapi Nabi Sulaiman boleh arahkan angin saja yang bawa hajatnya tu. Itu satu kelebihan lah, ya. Dan wa asalna lahu ainal qitr. Jadi Allah alirkan mata air yang membawa, yang mengandungi al-qitr. Al-qitr ni ialah tembaga. Tembaga. Itu pun satu kelebihan. Maknanya biasanya nak dapatkan tembaga tu macam mana? Di galian kan, nak kena ada alat apa, nak korek, nak apa kan. Tapi Nabi Sulaiman boleh mengambil tembaga itu. Maknanya ada mata air yang terus membawa tembaga yang boleh beliau gunakan untuk hajat baginda. Ya, kemudian wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih, dan jin-jin yang bekerja dengan arahannya, di bawah arahannya dengan izin Tuhannya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau dalam tafsir Ar-Razi dia sebut, dia tengok 3 nikmat, 3 mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Daud dengan 3 yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Okey, yang pertama bukit. Jadi Allah bukit di bawah Nabi Daud. Maknanya bila Nabi Daud bertasbih, bukit ikut sama bertasbih. Jadi maknanya seolah-olah Allah beri izin bukit yang besar keras tu, yang mantap tu, dia boleh ikut kehendak manusia yang lebih lemah berbanding dengan bukit tu dari segi fizikal lah kan. Kemudian lawan bukit ni yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman adalah angin, rih. Angin tu sesuatu yang kita tahulah kan, yang ringan. Jadi angin pun dia boleh bertiup ikut arahan manusia. Jadi kita tengok manusia kat tengah-tengah kan. Jadi manusia nak banding, dia lebih ringan daripada bukit, kata Ar-Razi, dan dia lebih berat daripada angin ke tengah-tengah. Tapi kedua-dua tu, yang paling berat, yang paling ringan pun, dia Allah boleh beri izin berjalan mengikut arahan manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kelebihan yang Allah beri kepada manusia, dan khususnya Allah tunjuk kepada 2 orang hamba-Nya yang kembali kepadanya, yang munib, iaitu Nabi Daud. Diberikan bukit, mengikut kehendak, mengikut perjalanannya, mengikut cita rasanya, dan kepada Nabi Sulaiman pula diberikan angin yang bertiup mengikut arahannya. Okey. Yang kedua, Allah beri besi kepada Nabi Daud dan tembaga kepada Nabi Sulaiman. Jadi kedua-duanya ini adalah galian yang diperlukan oleh manusia untuk
membangunkan kehidupannya, dan kedua-dua ini merupakan bahan kalian yang sangat kukuh, yang sangat keras, yang mana manusia, Allah beri izin kepada manusia untuk menggunakan kedua-dua bahan ni melalui perantaraan alat-alat tertentulah, ya. Tapi untuk kedua-dua ni Allah beri beri macam mana? Maknanya Allah beri mereka upaya untuk menggunakan kedua-duanya ini tanpa peralatan. Jadi macam besi, Nabi Daud boleh bentuk je dengan tangannya sendiri mengikut apa yang dikehendaki. Dan tembaga pula untuk Nabi Sulaiman, dia mengalir macam air, ya. Ambil macam kita hidup air je kan, daripada mata air. Ambil je daripada mata air tu tembaga, dan beliau boleh membentuk menggunakan tembaga itu untuk kegunaan baginda. Jadi itu dua, yang kedua. Dan yang ketiga, burung untuk Nabi Daud dan jin untuk Nabi Sulaiman. Ya, kata Ar-Razi, kedua-dua ni makhluk yang selalunya dia tak jinak dengan manusia. Selalunya burung ada tak yang mari dekat manusia kan. Burung selalunya dia nampak orang je dia lari, dia terbang kan. Itu burung. Jin pula biasanya manusia akan lari dari tempat jin. Tahu tak? Kalau kita tahu ini tempat jin bersarang ni, tempat jin bertendang ni, manusia selalunya akan mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang dipahami ada jin. Maknanya biasanya burung lari daripada manusia, manusia lari daripada jin. Jadi orang kata kedua-dua ni adalah makhluk yang tidak jinak dengan manusia lah. Kalau burung dia selalu lari daripada manusia, kalau jin pula manusia selalu lari daripadanya. Tapi kedua-duanya ini Allah bagi kepada Nabi dia yang terpilih ni, iaitu Nabi Daud. Jin jinak kan, dengar je dia baca Zabur dia, dengar je dia melagukan mizmar dia tu, jin akan datang, berhenti, diam, terpaku, dengar dan turut bertasbih dengan bukan jin, burung, silapnya, maaf. Jadi burung Allah beri kelebihan pada Nabi Daud. Burung yang biasanya lari daripada manusia, dia jinak, dia datang, dia tak lari daripada Nabi Daud. Malah sebaliknya, bila Nabi Daud mengalunkan mizmar dia, kitab Taurat dia tu, jin akan datang, terpaku, mendengar dan turut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dan jin pula yang selalunya manusia lari tu, Allah beri kepada Nabi Sulaiman keupayaan bukan lari daripada jin, malah dia boleh mengarahkan jin untuk melakukan kerja-kerja yang dia kehendaki. Jadi kita pun tak tahulah kan, ini kelebihan yang Allah bagi. Apakah Nabi Sulaiman nampak jin buat kerja ke apa itu, wallahu alam. Tapi maknanya jin tunduk kepada arahan Nabi Sulaiman, dan tunduknya itu ialah biizni rabbih, dengan izin Tuhannya, dengan izin Tuhannya. Maknanya sebab jin pun makhluk Allah, bila Allah arahkan dia tunduk kepada Nabi Sulaiman, maka dia tunduk. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa iblis tu bila Allah arah sujud kepada Nabi Adam tak nak sujud? Maknanya adalah kan yang degil macam iblis tu kepala dia lah tu yang degil tu, iblis tu, ya. Jadi yang ini maknanya ada jin-jin yang dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi Allah ingatkan, wa man yazigh minhum an amrina. Jadi siapa yang menyeleweng dari kalangan jin tu daripada perintah kami, nuzighu min azabis sa'ir, kami akan rasakannya dengan azab yang menyala-nyala, min azabis sa'ir. Jadi kita tengok, kita perhati, ya, Allah menggunakan lafaz yang tepat, yang memberi gambaran yang sangat halus, ya. Dia kata biizni rabbih, ya, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih. Dan jin
ada di kalangan jin tu yang bekerja di bawah arahan Nabi Sulaiman biizni rabbih, dengan izin Tuhannya, iaitu Tuhan jin tu. Dan juga Tuhan Nabi Sulaiman lah, Rob, ya, maknanya di situ menunjukkan Rob ni ialah dia ada sifat menjaga kemaslahatan, sifat kasih sayang. Sebab Rob ni dia ada kaitan dengan tarbiyah, menjaga, memenuhi keperluan. Kemudian, tapi bila dia kata waman yazigh minhum an amrina, siapa yang menyeleweng dari kalangan mereka, dari kalangan jin itu menyeleweng daripada perintah kami. Dia tak kata daripada amri rabbi, dia tak kata menyeleweng dari perintah Tuhannya, tapi dia kata yang menyeleweng daripada perintah kami. Jadi itu Allah nisbahkan kepada diri dia, kami, kan. Sebab itu dia kata nak menunjukkan kehebatan dan untuk jin tu rasa lagi gentar dan gerun. Jadi sebab kalau dia sebut amri rabbihi, masih digunakan perkataan Rob juga macam yang pertama tu, nanti macam seolah-olah jin ni akan naik lemak. Sebab Rob tu dia membayangkan sifat pengasih, penyayang, penjaga maslahah dan sebagainya. Itu ulasan Ar-Razi dalam tafsirnya. Jadi sesiapa di kalangan mereka yang menyeleweng dari perintah kami, nuziqhu min azabis sa'ir, kami akan rasakannya daripada azab yang sa'ir. Jadi azab yang sa'ir ni dia kata ada dua kemungkinan. Mungkin di dunia ini Allah datangkan malaikat memberi amaran kepada jin-jin ni, ataupun boleh juga difahami seksa di akhirat nanti dalam neraka, na'udzubillah, ya. Jadi ayat ini memfokuskan kepada kelebihan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana ayat yang ke-11, Allah menerangkan mukjizat, kelebihan yang Allah kurniakan kepada ayahandanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau dalam ayat 10 Allah dah sebut untuk apa nikmat-nikmat itu diberi, wa'malu solihah, ya, supaya Nabi Daud menggunakan nikmat yang diberi itu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk melakukan amal yang soleh dan memperingatkan bahawa Allah sentiasa memerhati, ini bima ta'maluna basir. Jadi untuk Nabi Sulaiman ni, apa guna nikmat-nikmat ni Allah beri, dia tak sebut lagi dalam ayat yang ke-12 ni. Dia cuma sebut nikmat saja dulu dan peringatan kepada jin yang bekerja di bawah arahan Nabi Sulaiman. Jadi mungkinkah ada tujuan khusus yang Allah akan ceritakan dalam ayat berikutnya, tujuan khusus kenapa nikmat-nikmat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin ada dalam ayat yang ke-13, kita akan perhatikan esok insya-Allah. Cuma sebagai penutup hari ini, kedua-duanya memberi pengajaran kepada kita bahawa seluruh alam semesta ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita selalu sebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan sesuai juga dengan permulaan surah ini, Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang kepunyaannya apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi sebagai satu contohnya, kita tengok bukit, burung, besi, angin, tembaga, jin, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah boleh arahkan semuanya ini tunduk kepada manusia kalau Allah kehendaki. Allah boleh pilih apa saja. Okey, insya-Allah. Apakah tujuan khusus nikmat-nikmat ini yang diberikan kepada Nabi Sulaiman? Insya-Allah mungkin akan diceritakan dalam ayat yang ke-13 insya-Allah. Jangan lupa untuk mengikuti sambungannya esok. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.